usahawan pun boleh dapat more one-to-one punya bimbingan. Dan saya rasakan kebanyakan usahawan mereka mahukan lebih pada yang tu. Latihan ramai orang buat, tapi bimbingan one-to-one tu kurang. Jadi kita launch kita punya industry based coaching program 2 tahun lepas, dan sejak PKP ni kita shift kita punya session daripada face to face. Dulu kita punya coaches kita hantar pergi ke tempat usahawan, ini tak boleh buat, usahawan pun kedai tutup, so kita buat more gunakan Zoom lah. Okay. Industry based coaching ni sangat sesuai dan sangat penting pada especially pada zaman PKP ni, sebab kita dapat kumpulkan usahawan daripada industri yang sama dalam satu kumpulan. Saya rasa ini sangat penting sebab kadang-kadang kalau you masuk dalam any training ataupun coaching sessions, kalau banyak sangat industri dalam satu kumpulan usahawan, mungkin tak dapat nak tanya ataupun tak boleh nak relate dengan the rest of the inside the room. So bila kita kumpulkan dari satu industri, almost everybody will have the same problem. Almost everybody will have the same challenges and ideas. Dan juga the level of the support bila berlaku dalam same industry ni is going to be very strong. Dan dalam program coaching ni you belajar daripada coach, and at the same time you belajar juga daripada you punya peers yang dekat dalam di session. So that's very important. And kita perhatikan group coaching yang kita form ni, walaupun kita dah form 2 tahun lepas, masih aktif sampai sekarang dari segi communication with each other, and at the same time they all support each other also. Okay, so ini adalah industri-industri yang kita jalankan group coachingnya. Kita ada industri bakery, barbershop, kita ada cafe and restaurant, kita ada workshop, kita ada spa, so on and so forth. Alright. So for example, kita punya spa punya group, amongst themselves, they all came up with the idea yang they're going to sell vouchers. All the spas are closed, semua spa tutup. Tapi sama mereka dapatkan idea, coach dia bagi idea, dan mereka start menjual voucher untuk perkhidmatan masa depan. Okay, this is to get some cash flow in the company sementara PKP ni. Okay, alright. Satu inisiatif yang kita jalankan sekarang ni is kita punya documentation review task force. Kita dapati ramai usahawan sekarang ni tengah nak apply loan, pinjaman yang diumumkan oleh kerajaan. Mungkin ada usahawan kat sana mungkin terasa tercabar nak buat dokumentasi untuk pinjaman-pinjaman ni. Jadi kita form task force ni. Okay. Just call contact InScan, kita akan assign a coach. Coach akan go through semua documentation yang ada, tengok, bagi komen. You juga boleh tanya coach ni documentation kalau ada kekurangan ke apa ke. What it does is it creates a safe space untuk usahawan untuk bertanya dan untuk prepare dokumentasi sebelum dia menghantar ke bank. Sebab kita dapati kadang-kadang mungkin usahawan dia segan nak tanya nak bank, nak bercakap dengan bank. Okay. So walaupun sebenarnya bank memberikan khidmat ni juga, tapi tak apa, kita pergi berikan khidmat ni kita berikan percuma kepada usahawan. So far dah ada 85 orang usahawan yang hubungi kita. Okay. Kita dah bantu dengan dokumentasi mereka. Kita tak hantar, kita tak ambil documentation tu lepas tu kita hantar kat bank, tak. Kita tolong check, lepas tu usahawan sendiri yang akan hantar kepada bank. Bank akan hubungi anda. Kita bukan ejen untuk buat pinjaman. Okay. Jadi, alright, so far yang dah masuk 10. Okay. Alright. Dan kita juga ada during PKP ni kita buat what's called online thematic session. Online thematic session ni kita bawakan subject matter experts untuk menerangkan dalam Zoom dan dalam FB Live perkara-perkara ataupun topik-topik hangat yang sedang dibincangkan oleh usahawan supaya dia boleh mendapatkan jelasan. So for example, kita buat satu session dengan Bank Simpanan Nasional. Okay. Kita bawakan pegawai daripada Bank Simpanan Nasional untuk terangkan kepada usahawan apakah dokumentasi yang perlu, apakah loan yang boleh. Okay. So again, a safe space whereby usahawan boleh tanya soalan kepada bank. Kita buat session juga dengan Tengku Nasional. 2 hari lepas kita buat satu session dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Okay. All of this is basically nak memberikan access dan information kepada usahawan supaya mereka dapat informasi yang tepat. Sebab sekarang ni masalahnya unfortunately zaman masa tengah period PKP ni lah juga
kadang-kadang ada banyak fake news yang distribute all over the place. Cakap bank perlu ni lah, bank perlu itulah. Padahal a lot of the news benar. Jadi itu sebabnya kita sediakan sesi ini supaya terus boleh dapat information yang tepat lah untuk usahawan. Okay. Juga kita jalankan town hall usahawan, virtual town hall. This is conducted by me. Usahawan masuk, tanya apa-apa soalan saja. Okay. Dan insyaAllah mana yang kita tahu, kita tolong jawab. Okay. Sebab again, kita mengenangkan semua ada duduk di rumah, okay. Dan rasa macam tak boleh nak dapat information atau tak tahu kat mana nak dapat information. So kita buat sesi-sesi yang macam ni supaya mereka boleh dapat maklumat. Dan juga bermula minggu ini kita jalankan program-program yang khas untuk usahawan wanita. Okay. Ini kita buat BizLive semalam, kita ada 2 sesi, 2 dengan pukul 9, khas khususan untuk usahawan wanita, top dia untuk usahawan wanita. Juga kita akan start buat business coaching session khas untuk usahawan wanita, dan kita insyaAllah kita nak bawa juga usahawan wanita yang champion-champion ni for sharing session dengan usahawan wanita yang lain. Okay. So in a nutshell, itulah yang dilakukan oleh InScan bagi period PKP yang ada ni. Kami pun macam usahawan juga, we are an agency yang immediately had to transform dan belajar macam mana nak deliver some of our programs ni online kepada usahawan. We didn't prepare for this, but we are trying, cuba, dan kita belajar daripada pengalaman yang sedia ada. Kita terima feedback daripada usahawan-usahawan semua dekat luar tu, macam mana nak perbaiki apa yang kita buat. InsyaAllah we keep trying lah. Okay. But again, we try as much as possible. Kita cuba bekerjasama dengan agensi-agensi lain jugalah supaya tak ada pertindahan apa yang kita buat dengan agensi lain. Okay. Itu pembentangan daripada saya. Saya buka kepada soalan daripada sesiapa. Ada soalan. Ada orang kata the online training program selalu penuh, susah nak dapat slot. Itu bukan soalan tapi statement, komen. Ada satu soalan pasal dia orang tanya boleh tolong repeat semula tentang permohonan pinjaman tadi yang melalui InScan. Okay, kami tak lakukan permohonan pinjaman melalui InScan. Okay, kami hanya menyediakan khidmat nasihat macam mana hendak membuat permohonan dari segi dokumentasi. Okay. Ada ramai usahawan kat luar tu yang SSM dah expire. Okay. Bila SSM expire, dia terus ingat dia tak boleh apply. Okay. So bawa saja apa yang tuan-tuan dan puan-puan ada, duduk dengan kita punya coach untuk dokumentasi, dan dia akan tolong tengokkan okey tak okey, apa yang kurang tak kurang. Macam mana kita tahu? Kita berhubung rapat dengan bank, berhubung rapat dengan tekun, dan kita dapat information tu supaya kita pun boleh relay information yang sama. So lepas dah go through dengan kita, okay, kita kata okay, looks okay, tuan-tuan dan puan-puan sendiri jangan hantar ke bank. Kami yang hantar, saya nak tekankan tu. Nanti orang kata InScan jadi agent untuk orang dapat loan pula. Kita tak ada buat, kita tak jadi agent, tak dapat commission pun. Okay. Ada any person in charge yang diorang boleh contact tak? Sebab diorang tanya person in charge, dan boleh pergi Facebook InScan. Yes. Facebook pergi ke Facebook InScan, scroll through, okay, dan you akan nampak posting tentang apa kita panggil task force documentation kita. Saya seru tuan-tuan dan puan-puan follow Facebook InScan, tengok dekat situ, okay, all of the programs yang kita run over this period. Okay. Memang banyak program dan there's always updates dekat dalam tu. So saya pun again, a lot of this is based on demand. Bila orang minta, kita cuba react to the demand. Dan juga memandangkan ramai orang mengadu selalu penuh, what we have created is we've created a posting yang you boleh, bila dah penuh, you boleh advance letak nama you.
And the moment we offer a class, kita akan masukkan nama you ke dalam tu. Okay, kita cuba. Ada satu soalan, I'd like to know how many participants for every online training. Berapa orang untuk setiap? Kita limitkan kepada 30 orang saja. Okay, online training is very challenging. Okay, dalam classroom pun selalunya kita limit 30 orang. Dan online lagi challenging 30 orang sebab for the trainer to maintain everybody's attention over a long period is a bit challenging. Okay, so kita tak galakkan untuk lebih daripada 30. Ada usahawan yang kata tambah je lah, kita orang tak kisah, kita orang tengok aja. Okay, it's not that we are responsible trainer. Kita tak boleh nak buat melepaskan batuk di tangga. So we will limit the amount to 30. Tapi kalau perlu kita tambah lagi kelas, insyaAllah. Okay. Ada orang tanya, the previous online training programs, can we see the video in InScan FB? Ada contoh old training ke macam ada tak video? Previous online program kita tak record. Okay. Kita tak record simply because I think it's a privacy issue. Okay. Privacy issue because all the classes are interactive and I don't think it's proper lah. Okay. Lagi satu, training kita pakai tu kadang-kadang dia gunakan dia punya material sendiri. Okay. So kalau kita record, kita dah breach dia punya trademark ataupun dia punya intellectual property. So that's why we don't do that. Okay. Since InScan organize training sessions online, were these sessions recorded in EPS where we can access them? I think same questions. It's not recorded. Training untuk InScan ni, it's not being recorded. Langsung. But the FB live sessions are recorded, so you can go through all of the 50 FB live sessions in our video catalog dekat FB. Kat FB adalah. So kalau nak tengok online training dalam FB live tu boleh lah. Boleh pergi kat FB, boleh tengok lah. Okay. Ada orang tanya, next training and schedule available on Facebook? Yes. Okay. Boleh daftar untuk join program via InScan website atau hanya through Facebook? InScan website. Both. InScan website pun boleh, Facebook pun boleh. Yeah. Okay. We have sejak daripada dulu lagi kalau nak register untuk program InScan memang kena register online. Tak ada manual process. So and then dia terus successful tak successful, senang aja. Alright. So just follow the link yang kita provide dekat Facebook. It will take you to our website and our registration punya page. Okay. Ada apa-apa yang nak tambah untuk wrap up ke untuk hari ini untuk pembentangan Firdaus? Payment, okay. Payment masa you register. Sebelum tu ada orang tanya payment. Macam mana payment untuk online training ni? Masa you register online tu, terus buat payment online juga. Okay. So it's a straightforward process. Okay. Terus bayar RM10. Okay. RM10. Okay. Credit card boleh? I think can. Okay. Honestly, saya tak pernah register, so saya pun tak tahu. Okay, I think can. You can use bank transfer, you can use credit card. Okay, dua-dua pun boleh lah. Ada option. Yeah. Okay. Ada orang tanya saya, kenapa nak charge juga? Zaman PKP ni orang susah, ada duit. Kita dapati, kita masih perlu charge a nominal fee sebab bila kita charge a nominal fee tu baru orang serius. Baru orang akan hadir. Ya, kalau tidak orang register lepas tu dia tak hadir. Lepas tu dia ambil tempat yang orang lain yang serius. Okay? Jawapan saya kepada usahawan yang sangat tercabar nak bayar RM10 tu, boleh hubungi saya secara peribadi dan saya akan bayarkan RM10 tu untuk anda. Okay? Begitu pun ada. Ada, tapi saya nak tengok muka orang yang tak boleh bayar RM10 tu lah. Okay? Ada charge because it's professional services. Exactly. So selalunya ni semua soalan-soalan nakal aja lah. Okay. Alright. Okay. Ada satu soalan. What is the topic that will be included for the online training?
like tajuk-tajuk, topik-topik yang akan didiskuskan? Senarai training program tu ada dalam Facebook kita. Okay. Kita ada kursus asas keusahawanan, kita ada WhatsApp for business, kita ada copywriting punya kelas, kita ada product development punya kelas. Okay. Ada quite a few. Alright. Okay. Ada satu lagi. Adakah training yang disediakan atau akan disediakan melingkupi selepas PKP? Contohnya keadaan ekonomi selepas PKP, selepas Perintah Kawalan Pergerakan. Itu bukan training, itu economic forecast. Okay. kita tak boleh buat economic forecast. Alright. Tapi saya merasakan online training yang kita lakukan sekarang ni, even lepas PKP nanti pun kita akan continue buat. Sebab indication daripada kerajaan, kita still tak boleh buat large gatherings. So kalau kita nak buat training nanti pun akan agak mencabar. Saya rasa usahawan-usahawan pun sudah makin selesa to attend some of these training programs online. So the likelihood yang kita akan continue to still offer these classes even beyond whenever this PKP will end lah. Okay. Dan sebab kita pun dah mula rasa seronok, dan saya usahawan pun dah mula rasa seronok to attend some of these classes. Ada banyak kesusahan, you tak payah start engine kereta, okay, you kena mandi lah, at least mandi gosok gigi lah kelas. Okay, tapi you tak payah start engine kereta, you tak payah keluar rumah, okay, so on and so forth. So there is convenience to it, dan kita akan teruskan insyaAllah even after the PKP period. Okay. Dia tanya kalau if we need to log in the training with HR, ada e-cert to confirm attendance ke? He actually send you a physical cert. Ada. Kalau you attend the training, kita lepas complete the training, kita akan courier to you actual physical certificate. Sebab kita dapati ramai usahawan prefer to get an actual physical certificate. Okay, so we will actually courier it to you. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan lagi tak dari penonton, dari participants? Soalan untuk InScan, kalau ada soalan boleh tanya kat Q&A box. Okay, dia cakap thank you. Ada banyak orang tanya soalan Okay, kalau tak ada question, Firdaus nak buat conclusion untuk pembentangan. Right, untuk usahawan-usahawan yang ada dekat luar tu, I know, saya tahu prolong period PKP ni sangat mencabar, okay, especially kepada mereka yang berada dalam industri yang memang zero operations. Zero operations memang langsung tak boleh buka. Talking about spas, we're talking about some kebanyakan kedai. Jadi saya rasa amat penting pertama sekali for usahawan-usahawan yang berada dalam situasi yang seperti ini, for you to quickly take stock of your financial situation. Okay. Fahamkan betul-betul apa yang anda perlu bayar setiap bulan. Daripada apa yang perlu bayar setiap bulan tu, anda perlu haluskan lagi apa yang perlu sangat untuk bayar. Okay. Dan apa yang boleh negotiate, dan cuba tackle the financial position of your company that way, supaya bebanan tu tak terasa sangat. Kalau kan some of the, bila saya bincang dengan few of the usahawan, bila kita go through some of the costing, kita dapati ada benda yang dia boleh tangguh bayar. Okay. Now, tu ada yang usahawan pula cakap, tapi kalau saya tak bayar ni nanti apa jadi? Saya rasa dalam keadaan yang kritikal dan kecemasan macam ni, kadang-kadang mana masalah yang you boleh tolak dulu dan tunggu dulu sekejap tu, you tolak dulu, tunggu sekejap. Okay. Kita kena prioritize apa yang perlu. And at the same time, lagi satu nasihat saya pada usahawan, a lot of the funding that you're going to get atau pinjaman yang you akan dapat, yang offered by Tekun, BSN, so on so forth ni, tolong ingat ya, ini adalah untuk perniagaan anda. Okay. Jadi nanti bila PKP dibuka, anda akan perlukan modal ini untuk memulakan balik perniagaan anda.
tolong jangan berada dalam situasi di mana anda telah membelanjakan pinjaman ini dan bila nak start balik bisnes nanti, you tak ada modal pusingan. You tak ada modal pusingan. That would be a real shame. I know it's not easy. Saya faham. Okay. I know it's not easy. But, money you should reserve bila you nak start balik nanti. Okay. So please take care of that situation. Jaga your financials. Okay. Kami di InScan, kami sentiasa mendoakan usahawan-usahawan di luar sana. Okay. Bersabarlah. Dan insyaAllah, okay, we'll get through this together. Thank you. Yep, we get through this together. Terima kasih Firdaus atas pembentangan tadi, and terima kasih atas sokongan yang diberikan kepada SME di Malaysia as well. And sebab SME di Malaysia kita memang diperlukan bantuan sebab diorang tak tahu mana nak pergi. So terima kasih atas pembentangan tadi tentang InScan. Ada apa-apa soalan untuk Firdaus? Tak ada soalan lagi. Okay, diorang kata terima kasih Firdaus. Alright, thank you. Right. Terima kasih Firdaus, thank you so much. Exabytes. Grow your business online.